Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingat pertama kali saya diberi tajuk akidah orang merdeka. Saya tak biasa dengar lagi tajuk ni. Tapi mungkinlah ya, oleh kerana sempena nak dengar hari merdeka tu, jadi pihak masjid fikir sesuai untuk letak tajuk akidah orang merdeka. Kalau dalam kitab-kitab fiqh kita khabar orang merdeka ni makna lawang pada hamba abdi lah. Dan orang merdeka maknanya dia bukan hamba abdi. Tapi takkan nak cerita macam tu tak kena pula. Seolah-olah akidah orang merdeka dengan akidah hamba abdi berbeza. Padahal zaman ada perhambaan pun yang namanya orang Islam, baik dia orang merdeka, baik dia hamba, akidah sama je. Jadi saya bayangkan mungkin merdeka ni secara metaforikal, ya? Merdeka daripada beberapa belenggu. Ya. Jadi kita nak akidah kita itu, kalau boleh pada malam ni saya nak fokus pada 3 belenggu yang kita nak buang supaya kita boleh jadi merdeka. Ya. Saya sendiri ni masih status musafir, jadi saya sudah semayang isyak tadi jamak takdim. Jadi selesai ceramah boleh balik lalu lah. Jadi tuan-puan nak kena mayang isya dulu. Jadi tu saat ni saya tanya kuliah sampai pukul berapa. Sebab ada setengah-setengah sejik, terutama kalau di KL lepas PKP ni kira isyak berhenti lah. Tapi ada juga banyak juga masjid kalau kuliah hak sekali-sekala, ya. Berceramah mari pada jauh, hak macam ke saya mari pada KL, dia kata tak apa, boleh lah lajak lebih-lebih sikit. Jangan sampai pagi esok sudah lah. Makna kata tak, lajak 10 minit, 20 minit, tak ada masalah. Jadi saya target gitulah. Sama ada isyak saya berhenti. Tapi kalau tengok macam ada lagi poin-poin yang perlu diterangkan, saya minta lajak sikit boleh tak? InsyaAllah. Baik. Jadi yang pertama, akidah kita ni nak merdeka daripada taklid. Taklid ni apa dia? Taklid adalah kita ikut seseorang tanpa kita tahu dalil. Baik. Jadi kita kena faham, taklid ada kalanya haram dan ada kalanya wajib. Pelik tak? Dia berlawang terus 180 darjah, benda yang sama. Tapi ada kala taklid itu hukumnya haram dan ada kala taklid itu hukumnya wajib. Hak mana sewajib, iaitu dalam kita itu berpegang pada hukum hakam. Kalau kita tak sampai level mujtahid, tak sampai level yang mampu tubik hukum daripada Quran dan hadis direct, maka wajib kita taklid kepada mujtahid. Misal kata mujtahid macam Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahmatullah alaihim ajma'in. Ya, ataupun mungkin di bawah sedikit, level-level Imam Nawawi, level-level Imam Ghazali, ini orang-orang yang mujtahid. Agak-agak kita sampai tak level tu. Kalau tak sampai, maka walaupun sumber hukum Quran dan Sunnah bukan taraf kita nak gali direct. Ibarat kata mutiara ada dalam lautan. Tapi tidak semua orang hak nak pakai mutiara disuruh terjun masuk dalam laut. Puan-puan mungkin ada pernah pakai mutiara.
Tak, beli kedai ke pakai terjun dalam laut cari sendiri. Memang mutiara dalam laut. Tapi yang boleh ambil mutiara direct pada laut adalah penyelang mutiara. Kalau kita kata, aku nak pergi direct pada sumber dia. Yang kita yang bukan penyelang mutiara, kalau kita terjun dalam laut, na'udzubillah, lepas seminggu orang lain pula kena nyelang cari kita. Bahkan makcik ni terjun minggu lepas tak timbul-timbul lagi. Banyak benar kutip mutiara. Tak? Jadi gitu jugalah ramai orang yang lemah dalam Quran hadis sebab ia tak ada kepakaran. Jadi orang macam ni wajib ia taklid kepada ulama-ulama mujtahidin dan haram dia itu berfatwa. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mu ikut barang yang mu tak ada ilmu. Gitu. Sementara haram bagi mujtahid bertaklid. Sebab itu kita tengok pelik tau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, guru dia Imam Malik. Tapi tak sikit fatwa Imam Syafi'i tak belaga dengan fatwa Imam Malik. Imam Malik fatwa lain, Imam Syafi'i fatwa lain. Bukan gitu, anak murid lawan tok guru, tak bukan lawan. Sebab Imam Syafi'i umur 15 tahun, ulama tengok, oh ni level dia, level boleh waktu bik fatwa dah ni. Jadi ulama-ulama bagi satu ijazah Syafi'i mung kena tebik fatwa dah. Umur 15. Budak-budak kita umur 15 alhamdulillah ni. Main motor kita persaingan tau. Umur 15 tahun. Imam Syafi'i tok guru suruh ia berfatwa dah. Maka pada ketika itu boleh jadi fatwa dia berbeza dengan guru sebab ia tak boleh taklid. Dia sudah level mujtahid. Ya. Sama juga macam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tak lain tak bukan murid pada Imam Syafi'i. Tiba-tiba tidak sedikit fatwa Imam bin Hanbal tak sama dengan fatwa tok guru dia. Sebab apa? Sebab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga siapa level mujtahid. Maka ia tak boleh taklid. Taklid bagi mujtahid hukumnya haram. Baik. Yang ketiga yang ada kaitan dengan perbincangan kita pada malam ini, taklid bagi orang bukan mujtahid juga haram. Dalam mana? Dalam perkara akidah. Mana akidah ni kita mesti pertama i'tiqad jazim. Keyakinan tu mesti putus, tak ada ragu-ragu. Ia beza dengan bab fiqh. Bab fiqh ia tak mesti yakin, dia berat sangka sudah memadai. Ada orang kan mandi wajib sampai sejam. Apa mandi lama ngak mandi wajib, dah mandi wajib pun dah sampai sejam. Bab aku tak yakin kata, siapa you suruh yakin? Orang suruh berat sangka saja, rasa-rasa macam gerata cukup lah. Ni siapa habis basah jeruk, basa gedak yakin lagi. Ada orang tanya tok guru dia. Dia kata hamba ni mandi berasa-berasa macam gedok rata. Padahal sejam dah hamba mandi. Macam mana Tok Guru? Cuba panduan sikit. Tok Guru tengok ke dia, Tok Guru kata orang macam awak dah wajib sembahyang. Oh gitu pula. Dah wajib sembahyang apa? Orang gila dah wajib sembahyang. Tok Guru jawab. Macam gila dah. Mandi sejam basah jeruk kecut habis jari-jari kata tak kata lagi. Rupanya bab fiqh tak mesti yakin. Tapi bab akidah mesti yakin. Ya, itu level akidah. Yakin saja tidak memadai, mesti berbetulan dengan yang sebenar. Dia yakin sungguh, tak ada ragu-ragu sikit bahawa berhala itulah Tuhan. Jadi tak? Tak jadi. Sebab dia tidak mutabiqun lil haqqi. Dia tak kena dengan hak sebenar. Tak jadi ya. Dan yang ketiga, an dalil. Hendaklah keyakinan dia tadi yang berbetulan dengan perkara yang sebenar tadi disokong oleh dalil. Maka dalam bab akidah kita yakin hanya semata-mata kerana tiru orang itu dilarang. Bahkan ulama khilaf sah ke tak sah imam dia ni. Kalau dia yakin berhala tu Tuhan memang tak sah langsung ah. Tak dia yakin Allah Taala Tuhan. Tapi kalau orang tanya dia apa mu yakin Allah Tuhan? Tak tahu orang kampung kata gitu belaka. Hamba ikutlah. Oh, ada orang kampung hamba semua kata Allah Tuhan belaka. Jadi hamba pakai ikut gitu. Jadi ulama khilaf sah dak imam dia ni. Ada yang kata sah tapi berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab dia tidak yakin dengan dalil. Jadi kita nak merdekakan diri kita dalam bab akidah daripada taklid. Bab akidah kita kena tahu dalil. Tapi tahu dalil dalam bab akidah tak sama macam bab fiqh. Bab fiqh kan nak tahu ayat ni seolah-olah gini, ayat tunjuk gini, hadis macam lain pula. Hadis sama hadis macam tak belaga. Oh susah. Sebab itulah dalam bab fiqh hanya mujtahid saja yang keluar fatwa, kita pakai taklid. Bab akidah mudah je. Ya, kita nak tahu dalil ada dua jenis. Satu dalil nakli Quran hadis dan satu lagi dalil akli iaitu dalil akal. Ya, dalil Qurannya hak mudah sekali qul huwallahu ahad lah.
Katakanlah bahawa Allah tu esa, makna tentulah Allah wujud. Tak, Allah yang esa tak sama macam orang lain, makna Allah wujud tak ada permulaan. Tak sama dengan yang lain, makna Allah wujud tidak binasa. Mestilah makhluk tak sama seperti Allah. Dan mestilah Allah tak berhajat pada makhluk dan segala-galanya. Kamu dah tak boleh nak ambil dalil untuk wujud lain, dalil untuk kidam lain, dalil untuk ni lain. Tapi sebenarnya kul huwallahu ahad itu sudah merangkumi tauhid dah. Sementara dalil akli yang paling mudah adalah alang ni. Waktu apa mu yakin dengan Allah ada? Dah alang ada. Kita ambil contoh mudah saja. Ya. Kalaulah misal kata kita lama tak balik kampung, satu hari kita balik kampung, kita dapati di belakang rumah mak kita ada rebang ayam. Padahal sebelum ni tak ada rebang ayam. Lepas tu kita tengok, oh ada rebang ayam pula ni. Tanya abang kita, sambil-sambil duduk makan goreng pisang. Bang, siapa ya buat rebang ayam belakang rumah mak? Abang kita kata, rebang ayam. Tak ada orang buat, jadi sendiri. Kita kata, ngaso abang kita gurau. Sama ada ngaso ataupun jadi rana tahu. Ya. Sebab tak boleh terima oleh kita bahawa rebang ayam tu terjadi dengan sendiri. Jadi adakah munasabah kita tak boleh terima rebang ayam terjadi dengan sendiri, tiba-tiba alam semesta ni, ya, daratan dan lautan, manusia dan haiwan dengan berbagai sistem dan sebagainya jadi dengan sendiri. Kalau kita kaji sistem lebah saja kita sudah jadi hairan. Kalau kita tak kaji dalam laut lagi, boleh jadi dengan sendiri ke benda hak hebat macam ni? Kalau tak berfikir ingat benda-benda hak besar-besar, matahari, bulan apa semua, tak berfikir tentang alam yang besar, kita tengok panduan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum, dalam dirimu pun ada juga tanda. Afala yubsirun, afala tubsirun, berapa mudah tengok. Kalau kita tengok dalam diri kita ni bercakap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu sekali, tidak ada antara kita melainkan satu masa dahulu tak wujud. Kalau kita rewind 100 tahun yang lalu, saya nak tanya, siapa hak 100 tahun yang lalu wujud dah atas dunia ni? Tak ada tak? 100 tahun yang lalu, tak ada antara kita ni yang wujud. Mana kita wujud selepas tak wujud. Satu benda yang wujud selepas tak wujud, mesti diwujudkan. Sebab tak mungkin dia wujudkan diri dia sendiri. Kerana nak mewujudkan, kena wujud dulu. Kalau dah wujud, buat apa mewujudkan lagi? Jadi setiap yang wujud selepas tidak wujud, tentulah diwujudkan. Tidakkah itu menunjukkan kepada Al-Khaliq yang Maha Pencipta? Sebab tu ada ulama mengatakan, setengah orang kata ada kata hadis ya, tapi kalau ikut kajian katanya itu kalang ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan diri dia, nescaya dia akan kenal akan Tuhan dia. Hati-hati ya. Kena ke hak jenis suka buat ajaran sesat, dia buat buah bolek lalu lah. Dia kata barang siapa kenal diri maka dia kenal Tuhan. Maka diri itu adalah Tuhan, dia kata. Na'udzubillah. Bukan gitu. Pertama kita kenal diri kita, dakwah diri kita sendiri, kita kenal Tuhan kita yang Maha Pencipta. Kita kenal diri kita yang lemah, nak waktu tak jadi, nak waktu ni tak larat. Kita kenal Tuhan kita yang Maha Berkuasa. Kita kenal diri kita yang kadang-kadang kita nak tak tercapai, kadang-kadang kita nak lain boleh lain. Kita kenal Tuhan yang Maha berkehendak, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita kenal diri kita jahil. Tak. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkanmu daripada perut makmu dalam keadaan mu tak tahu apa satu. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar sikit-sikit, hak kita tak tahu berlambak lagi, maka kita kenal Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Itu maksud wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya dah bagi contoh dalam semalam ke pagi tadi, saya pun tak apa ingat. Ada beberapa ceramah di Kuantan ni. Saya bagi contoh mudah, saya kata tengok pada jantung kita sudahlah. Jantung kita sendiri, jangan tengok pada jantung orang lain. Tidakkah jantung kita ni ia bekerja sama pang darah? Ni kita duduk dengar kuliah maghrib ni, jantung jalan. Pagi kita dah habis kuliah, kita mayang, jantung jalan. Habis mayang kita laksa lapar perut, singgah kedai makan, jantung jalan. Tak sampai rumah ngetuk mata, kita tidur, jantung jalan. Kalau jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, boleh kita kawal tak? Tak boleh sekarang. Kita kata Allah bawa dengar kuliah maghrib, berehatlah sekejap dalam 5 minit, lagi sambung mula. Tak boleh sekarang. Dan bila jatuh nak berhenti, warilah doktor pakar daripada mana, daripada US, daripada Britain, berhenti semacam. Dia tak boleh sambung dah. Dah kalau gitu tak tengok ke jantung kita sendiri dalam badan kita sendiri, kita tak boleh kawal, maka siapa yang mengawal? Betul Allah suruh tengok. Kadang-kadang saya gurau gini, gurau saja, jangan salah faham. Saya kata orang kalau dia pakai cermin mata, dia buka cermin mata nampak Tuhan.
Mana aja orang guna puluk kan nampak Tuhan ni. Bukan nampak Tuhan dengan mata kepala. Nampak Tuhan dengan akal fikiran. Sebab kita kalau ikut teori, kita pakai cermin mata ni sebab mata kita gabung. Padahal kalau kita belajar sains, mata tak perlu jadi gabung. Sebab mata kita boleh ejahkan otak-otak dia tu. Jadi bila dia ejah otak-otak mata tu, arca daripada image tu dia akan jatuh betul-betul atas retina tu kan. Retina tu benda orang panggil. Layar pada mata kita. Kalau ia jatuh depan atau ia jatuh belakang tu yang ia jadi kabur. Kabur dekat, kabur jauh tu. Okey. Kenapa bila orang pakai cermin mata ni, dia buka cermin mata dan dia ejah otak mata dia tak jadi. Saya buat. Orang lain nak terang boleh lah. Pakai cermin mata. Dia terang ejah otak-otak sikit tengok. Dok cakap nak ejah. Kelabu macam. Kalau tidak orang kena spek tak boleh untung kok. Tak nampak lagi Allah Ta'ala. Mana otak-otak mata kita sendiri, kita tak boleh kawal ikut selera kita. Tak nampak lagi siapa yang kawal diri kita. Makanya itu namanya kita berkeyakinan dengan dalil. Tapi ada zaman ni, passing orang, dia kata mana boleh pakai akal, dia kata. Saya sebut beberapa kali dah di Kuantan ni, dengan harapan di Kuantan tidak merebak lagi penyakit ni. Penyakit ni rekahnya orang sebut BBAK. Kalau AIDS, orang tahu dah penyakit AIDS. Tak. BBAK rasa dengar tak? Dia rasa dengar. Alhamdulillah. Mungkin tak ada lagi penyakit itu di Kuantan. BBAK penyakit benda? Penyakit biar bodoh asal confident. Ni penyakit ni kita dapat lihat dalam Facebook, dalam WhatsApp bila orang tu menulis. Jadi saya dapat detect satu orang ni, dia kena penyakit tu bila dia kata, Ustaz, saya dalam akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Macam mana dah? Nampak sihat. Lepas tu dia sambung sikit lagi. Saya tak guna akal. Nampak lalu. Kena penyakit biar bodoh asal confident. Mu pegang dengan Quran dan Sunnah. Sejak bila Quran dan Sunnah tak boleh guna akal? Bahkan Quran dan Sunnah marah kalau kita tak guna akal. Allah berfirman, afala ta'qilun, buat apa mu tak guna akal? Afala tatafakkarun, buat apa mu tak mikir? Dan salah satu sebab masuk neraka adalah tak guna akal. Cuba baca suratul Mulk. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ahli neraka berkata, kalaulah di dunia dahulu kami itu mahu mendengar, tak mahu dengar nasihat dan juga dakwah, itu satu sebab masuk neraka. Au na'qilu, atau dulu kami menggunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Mana sebab yang kedua masuk neraka, tak guna akal. Dan akal membezakan manusia dengan binatang. Akal membezakan orang mukallaf dengan tidak mukallaf. Kalau orang gila, tak mukallaf dia. Sebab akal dia dah rosak dah. Jadi, jangan kita terpengaruh dengan golongan yang mengatakan dalam akidah tak boleh guna akal. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan dengan comel kaitan antara wahyu dan akal. Imam Ghazali kata, orang yang dia tengok wahyu semata-mata tak guna akal. Ini ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang, makna disuluh oleh wahyu, tapi dia pejam mata. Akhirnya dia salah faham. Tak nampak. Sementara orang yang guna akal semata-mata, dia ketepikan wahyu, ibarat orang yang mata dia cerah, buka mata molek, jalan dalam gelap pula. Tak disuluh dengan cahaya Quran dan Sunnah. Tak nampak juga. Tak comelnya macam mana? Adalah orang yang mata dia buka, mata dia terang, jalan pula dalam keadaan yang terang benderang. Itulah orang yang pergi pada Quran dan Sunnah dan menggunakan akal untuk memahami Quran dan Sunnah dengan cara yang betul. Siapa ia kata tak boleh guna akal dalam akidah? Allah Ta'ala sendiri dalam membuktikan tauhid dan menolak syirik, Allah menggunakan dalil akli. Itu imam kita baca saat ni kan, rakaat kedua. Kita selalu dok ingat waktu imam baca ayat benda. Kalau kita imam baca kuliah Allah, kita tak ingat kot. Sebab kita kusyuk terlajak. Jadi tak perasan tu imam baca benda tu. Dalam rakaat kedua saat ni, tu imam baca ayat, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak lain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi. Nak tanya, Tuhan banyak ke Tuhan saja? Tuhan saja. Dan apa Allah sendiri berfirman, kalau Tuhan banyak, makna Allah suruh bayang dengan akal. Dalam realiti Tuhan tak banyak. Membayang sajalah dengan akal. Kalau Tuhan banyak, Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak. Dah kehendak Tuhan mana nak lulu? Kuasa Tuhan mana yang nak berlaku? Tak, saya selalu bagi contoh, dalam keadaan kita nak tadbir negara Malaysia yang kecil ni pun kita buat pilihan raya. Padahal apa salah kalau kita latih, siapa yang nak jadi kerajaan kita bakat latih tak usah balah-balah lah.
Nak latih ke mana? Ustaz, ramai nak jadi kerajaan paling tak ada 3. Jap. Apa tu? PN, BN, DN. PH. 3. Kata latih belaka macam mana? Dah Perdana Menteri siapa je nak naik? Oh, masing-masing kerajaan latih Perdana Menteri dia. Pulau. Ada 3 Perdana Menteri. Dah Menteri Kabinet. Masing-masing Perdana Menteri latih Menteri Kabinet dia. Boleh jadi tak agak-agak? Tuan-tuan ingat tak dulu masa kita ada seorang Menteri Kesihatan, kita masih pening nak cocok 2 ke nak cocok 3? Bayangkan kalau ada 3 Menteri Kesihatan, tak kelang kabut kita. Logiknya apa? Logiknya kalau negara sekecil Malaysia kita tak boleh bayang dengan akal yang sihat ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Takkanlah langit bumi ni, segala apa yang ada bulan bintang, planet, matahari, ya, binatang, haiwan dan sebagainya boleh ditadbir oleh banyak Tuhan. Tak jadi. Binasa langit bumi. Mustahil banyak Tuhan. Mustahil itu adalah dalil akli. Mustahil itu adalah hukum akal. Mustahil adalah sesuatu yang akal yang sihat tak boleh terima ada benda macam itu. Bahkan para rasul juga memerdekakan orang-orang daripada kesyirikan dengan dalil akli. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berlawan dengan orang syirik di situ adalah Raja Namrud, dia mengaku dia Tuhan. Ya. Akal yang sihat boleh tak terima Tuhan tapi lemah. Tuhan tapi sakit, Tuhan tapi salah, Tuhan tapi tak ingat. Tak mungkin lah Tuhan macam tu. Maka Nabi Ibrahim AS nak khabar ke Namrud, mu tu tak mungkin Tuhan sebab mu lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit, Tuhan aku, iaitu yang menghidup dan mematikan. Tu baru Tuhan. Mu tak boleh buat hidup buat mati. Rupa-rupanya Namrud ni ialah yang buruk. Dia kata ana uhi wa ummi, bah hidup mati aku boleh, dia kata. Dia panggil 2 orang tahanan, seorang dia bunuh, seorang dia lepaskan. Kira-kira ikut fikiran Namrud, hak dia bunuh dia telah matikan, hak dia lepas dia telah hidupkan. Tu namanya loya buruk. Sebab hak dia lepas tu hidup lama dah. Dia cuma dak bunuh saja hamba Allah tu. Kalau memang nak menghidupkan, seekor nyamuk pun Namrud tak boleh bagi hidup. Maka oleh itu Nabi Ibrahim bawa lagi dari akal yang lebih jelas. Nabi Ibrahim kata pada Namrud, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan, Allah Maha berkuasa, Allah menerbitkan matahari daripada timur. Mu ngaku Tuhan mesti mu berkuasa juga. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Tak boleh sekarang. Jadi kita merdekakan akidah kita daripada taklid. Supaya kita faham dalil nakli dan akli. Nak faham macam mana? Belajar sifat 20. Okey. Kita pergi kepada yang kedua. Yang pertama, masih ingat? Kita nak merdekakan akidah kita daripada taklid. Yang kedua, kita nak merdekakan akidah kita daripada bid'ah. Sebab tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kalau ustaz mengajar bid'ah ada 2, satu bid'ah yang terpuji, satu bid'ah yang terkeji, satu bid'ah yang hasanah baik, satu bid'ah yang sayyi'ah buruk. Hak tu boleh berlaku pada amalan. Amalan baru tak bercanggah dengan syarak boleh buat. Akidah ada tak? Akidah baru tak bercanggah dengan syarak. Akidah kan mesti sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bid'ah dalam akidah berarti akidah kita baru. Akidah kita tak sama macam akidah Nabi. Akidah yang tak sama macam akidah Nabi boleh jadi baik ke? Tidak. Maka paling komang bid'ah dalam akidah bawa pada dosa besar. Orang tu jadi fasik, wajib bertaubat. Dan sebahagian daripada bid'ah dalam akidah itu boleh membawa kepada kufur wal iyazubillah. Salah satu contoh bid'ah yang bawa kepada kufur adalah bid'ah menafikan takdir yang berlaku pada golongan Qadariyah. Qadariyah kata, ya Allah ciptakan kita, tapi perbuatan kita berjalan, berlari, bercakap, melompat dan sebagainya, hak tu bukan Allah cipta. Hak tu kita buat sendiri. Dan kita buat sendiri kerana pula? Maknanya Allah pun tak tahu. Allah pun tak tahu kita nak buat benda esok. Esok kita buat baru Allah tahu. Maka akidah macam ni tidak ada khilaf di kalangan para ulama, orang tu menjadi kafir. Terkeluar daripada Islam. Tu kita bimbang. Sebab tu merdekakan akidah kita dari bid'ah. Larat apa boleh jadi kafir Pak. Baik. Tapi lawang daripada Qadariyah ni adalah satu golongan yang dia terima takdir. Tapi dia telajak menyalahkan takdir. Asal golongan Jabariyah nama dia. Dia bagus dah, dia macam ahli sunnah wal jamaah, dia yakin bahawa apa sahaja yang berlaku baik ataupun buruk adalah takdir Allah. Oh, setakat tu comel dah.
Lepas tu dia tambah pula. Dia kata oleh itu kita ni manusia ni tak ada usaha ikhtiar. Jadi oleh kerana tak ada usaha ikhtiar, kalau dak semayang dah sama marah, Allah takdir dah dak semayang. Kalau judi, minum arak dan sebagainya, dak usah hukum lah. Sebab Allah dah takdir dah berjudi. Ini akidah yang bid'ah. Kerana Nabi SAW, yang bagi dia ajar kita itu beriman dengan takdir, Nabi tak rajin ajar kita menyalahkan takdir. Kerana orang yang menyalahkan takdir dia meneka-neka benda yang dia tak tahu. Takdir kan kita tak tahu, kebaikan telah berlaku. Jadi yang dia patut tengok adalah hukum syarak. Hukum syarak wajib mayang, mayang lah. Hukum syarak kata haram minum arak, tak boleh minum lah. Dan orang Jabariyah ni, biasanya orang kata kalau nak suruh cepat sembuh, dengan syarat kita berani lah. Hendaklah ia tu dilepang kuat-kuat. Orang kuatan faham tak lepang? Tempeling. Orang KL kata lempang. Lempang. Sebab orang mana pun kalau kena lepang mesti tak wahai. Dia kata ustaz mendengar suara begini. Orang nasihat dengan hikmah. Ustaz main lepang orang mana boleh? Kita mana boleh buat Allah takdir dah saya lepang awak. Kalau tak faham saya boleh tambah lagi 2-3 dah lagi. Akhir-akhir dia makin mikir tak jadi main takdir itu bekok kat pipi aku lama-lama. Tak? Dan orang Jabariyah ni dia hanya ingat takdir dalam keadaan dia nak mengelak. Dia tak boleh mayang, takdir. Dia nak judi, takdir. Dia lapar perut, ingat takdir tau. Mana dia ingat cari nasi, cari roti canai. Berapa dah kata nak buat ustaz, dah Allah takdir saya lapar minggu ni. Dah, lapar cari nasi lalu. Dia ingat dah takdir Allah Ta'ala. Jadi itu akidah yang bid'ah. Bebaskan daripada akidah Jabariyah dan bebaskan juga daripada akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia kata Allah takdir hak baik je. Hak buruk manusia buat diri. Sebab dak adil kalau hak buruk Allah takdir juga. Dia nak kira adil Allah tu dengan kayu ke manusia. Dia tak faham bahawa Allah Ta'ala memiliki secara hakikat semua kali. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah letak dalam syurga. Nabi Adam tak ada mayang, tak ada mayang, tak ada buat haji, tak ada buat apa amal soleh. Allah letak dalam syurga lalu. Ada siapa boleh komplain? Nabi Adam makhluk Allah, syurga makhluk Allah. Allah letak satu makhluk dalam satu makhluk yang lain. Siapa boleh komplain? Milik dia kan? Jadi Mu'tazilah tak faham waktu. Akhirnya dia kata Allah takdir yang molek ataupun yang lebih molek. Jadi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia asal-asalnya terpengaruh juga dengan Mu'tazilah. Sebab bapak tiri dia ulama besar Mu'tazilah. Syekh Al-Jubai, Syekh Ali Al-Jubai itu pak tiri dia. Jadi tapi walaupun dia terpengaruh, benih yang baik dalam hati dia ni menyebabkan dia rasa ada something wrong dengan akidah Mu'tazilah ni. Macam gedok apa kena kata Allah wajib buat gitu. Mana boleh kalau manusia manusia wajib, Allah wajib macam mana? Lalu dia tanya pada tok guru dia. Ingat cerita ni dah. Tok guru ataupun ayah tiri, tahu? Apa nasib 3 orang? 3 orang bersaudara, seorang mati besar dah dalam keadaan mukmin dan taat. Seorang lagi sudah dewasa mati dalam keadaan kufur dan maksiat. Seorang lagi dak dang besar, dak dang balik, budak kecil lagi mati dah. Apa nasib 3 orang ni? Jadi tok guru dia jawab, hak mati kafir maksiat masuk neraka, hak mati iman dan taat masuk syurga. Hak budak-budak dia duduk tengah dia tu. Masuk syurga dak adil sebab dia dak buat kebaikan lagi. Masuk neraka pun dak adil juga sebab dia dak buat maksiat. Dia duduk tengah-tengah. Kena sambung saya tak boleh berhenti dengan isyak sebab dak habis point lagi, tak habis stesen. Boleh dah? Sambung sikit lagi. Jadi dia kata hak budak-budak duduk tengah. Tu akidah bid'ah. Nabi SAW dak ajar gitu. Nabi ajar sama ada syurga atau neraka, tapi orang Mu'tazilah dia buat bid'ah, dia kata ada pula yang dinamakan manzilatun bainal manzilataini, satu tempat antara syurga dan neraka. Jadi Imam Basyahari nak test betul tak akidah Mu'tazilah ni. Sebab akidah kalau betul dia akan konsisten. Tapi akidah kalau bid'ah dia akan kontradik. Kejap gini, kejap gitu. Jadi dia tanya, dah kan Allah kena buat yang baik atau yang lebih baik? Kalau ikut Mu'tazilah lah. Dah kalau budak kecil tu tanya pada Allah, ya Allah, berapalah mematikan aku masa aku kecil? Tidakkah lebih baik mematikan aku lepas aku balik, aku boleh beramal soleh, boleh masuk syurga? Ni duduk tengah dah sedar. Tak, kita atas dunia ni pun, kalau orang duduk dalam bangunan ekong, kita terpaksa duduk luar panas, kita rasa sedar dah. Bukan masuk jail, duduk luar bangunan rasa sedar dah. Ni duduk luar syurga, mesti dah sedar.
Tidakkah lebih baik, ya Allah, engkau matikan aku selepas aku balik supaya aku boleh beramal soleh. Lalu kata tok guru dia, kalau gitu soalan budak saat ni, Allah akan jawab, sebab aku tahu wahai budak, mu kalau mu balik, mu bukan jadi orang mukmin taat. Mu akan jadi orang kafir yang maksiat. Jadi lebih baik aku matikan mu dulu sebelum daripada mu balik. Jadi nampak macam kemah Rupanya Imam Hasan Asy'ari nak tanya soalan yang finalnya. Kata Imam Hasan Asy'ari, dah kalau gitu macam mana pula Allah Taala jawab kalau orang lelaki dewasa yang mati kafir dan maksiat tak ni tanya, ya Allah, sebab mu tahu budak saat ni kalau besar akan jadi orang jahat, mu pun tahu aku kalau besar jadi orang jahat. Bapa mu dak matikan aku sebelum aku balik, tidak kata lebih baik. Maka tok guru tak boleh jawab. Sebab akidah tu bid'ah. Akidah tu bukan daripada Allah Taala. Dalam Quran sebut apa? Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada sisi Allah Taala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Kalau bid'ah memang bercanggah. Maka kita buang daripada akidah kita ni sebarang bentuk bid'ah. Okey. Dah orang kata sifat 20 bid'ah ke Ustaz? Tak ada zaman Nabi. Ni orang tak faham. Dia tak faham yang bid'ah tu hanya penyusunan. Isi tak bid'ah. Penyusunan biasa lah. Kita belajar ukur sembahyang, ingat tak? Masa sekolah-sekolah dulu. Cikgu ajar kan, ustaz ajar kan. Ukur sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Ketiga, baca Fatihah dan seterusnya dah. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, baca Fatihah dan seterusnya sampai 13. Ada tak sahabat Nabi belajar ukur sembahyang 13 perkara? Tak ada. Kira bid'ah lah. Dok bid'ah penyusunan je. Sahabat Nabi sembahyang ada niat, sahabat Nabi sembahyang berdiri, sahabat Nabi sembahyang ada takbir, ada baca Fatihah dan sebagainya. Penyusunan ilmu hari kemudian biasalah. Saya ditanya ketika saya ceramah di Kuala Terengganu, dia kata, "Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20?" Saya kata mustahil. Kalau awak kata salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, betul. Tapi kalau awak kata salafus soleh menolak sifat 20, tak mungkin. Kerana kalau awak bilang satu persatu, awak akan dapati menolak sifat 20 menyebabkan orang tu terkeluar dari Islam. Tak percaya bilang sesa. Sifat 20 yang pertama apa dia? Wujud. Tak, wujud artinya ada. Kalau orang tu kata Tuhan tak ada, mana ada Tuhan? Dia kata alam jadi sendiri. Kafir ya? Etis. Kalau dia kata memang Tuhan ada, tapi sebenarnya satu masa dulu Tuhan pun tak ada juga. Kediang-kediang ni baru Tuhan ada. Kafir juga. Kalau dia kata Tuhan memang ada, tapi satu masa Tuhan akan binasa, dia menafikan sifat baqa. Terkeluar dari Islam juga. Kalau dia menafikan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dia kata Tuhan sama juga macam makhluk. Makhluk pun sama macam Tuhan juga. Syirik. Kalau dia menafikan qiyamuhu ta'ala binafsih, dia kata Tuhan sebenarnya berhajat pada makhluk. Kalau tak ada makhluk susah kat Tuhan. Jadi mana akidah orang ni? Penuh lah. Dalam menafikan wahdaniyah, dia kata Tuhan banyak. Dia kata Tuhan mati. Dia kata Tuhan jahil. Kalau dia kata Tuhan buta. Kalau dia kata Tuhan tu pekak. Kalau dia kata Tuhan tu bisu. Takkah jadi kafir kan ni? Maka intipati sifat 20 itulah akidah yang dipegang oleh orang Islam semenjak zaman Nabi Adam AS sampai kiamat. Tak berubah. Bid'ah ke celah mana? Kadang susung kediang ada masalah. Biasalah ilmu susunan mari kediang. Okey. Yang kita tak ambuhnya adalah bid'ah macam saat ni. Isi-isi sekali bid'ah. Yang ketiga. Yang ketiga ni hak terakhir lah. Terakhir pun joklah pendek sangat. Mungkin dalam 10 minit juga kali. Boleh lagi tak? Sebab saya ada masalah nak berhenti pun. Takut tuang-tuang lah. Lengah kok dengar panjang-panjang. Air sedia untuk saya tau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, merdekakan akidah daripada taklid. Yang kedua, merdekakan akidah daripada bid'ah. Yang ketiga dan terakhir malam ni, merdekakan akidah dari ta'assub. Ta'assub ni menyebabkan orang tu buta kepada kebenaran. Saya nak bagi satu contoh macam-macam jenis ta'assub dalam akidah ni. Antaranya misalnya golongan Syiah. Syiah asalnya, makna apa Syiah ni? Penyokong. Kenapa panggil Syiah? Sebab ia sokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dah salah ke sokong Sayyidina Ali jadi khalifah? Tak salah
Molek lah Sayyidina Ali kan sahabat Nabi, menatu Nabi, orang alim, gagah perkasa. Molek lah kalau jadi khalifah. Dan apa orang kata Syiah sesat? Sebab dia ta'assub. Dia sokong Sayyidina Ali ke tahap dia kata hanya Sayyidina Ali seorang saja yang berhak jadi khalifah dan keturunan Sayyidina Ali. Maka sahabat-sahabat Nabi yang jadi khalifah lain pada Sayyidina Ali kata dia khianat kepada wasiat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni munafik, sahabat Nabi ni fasik, bahkan ada Syiah kata sahabat Nabi tu kafir. Maka dengan ta'assub sana akidah dia punah. Jadi dalam bab akidah jangan ta'assub. Saya nak fokus malam ni ta'assub satu golongan dengan fatwa suatu orang ulama Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala. Imam Ibn Taymiyah ni ulama. Ulama yang hebat, anak murid dia pun ulama juga. Al-Imam Ibn Katsir anak murid dia, Al-Imam Az-Zahabi anak murid dia, Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah anak murid dia, ya. Al-Imam macam-macam lah. Tetapi kenapa ulama sezaman dengan dia tolak fatwa dia dan dia dipenjara oleh pemerintah beberapa kali? Bukan kerana dia jahil, dia alim, tetapi kerana fatwa dia banyak melanggar ijma'. Banyak setara mana? Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah dalam kitab dia Al-Jubah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah mengatakan lebih kurang 60 ijma' ulama Ibn Taymiyah langgar. Sebahagian dalam perkara usul iaitu akidah, sebahagian dalam perkara furu' iaitu usul benda-benda fiqh. Hak fiqh tu boleh tahan lagi lah. Hak akidah ni. Antara yang dia langgarnya dengan konsep tauhid 3. Berarti molek dah. Sebab ramai orang kata tauhid 3 okey apa dalam selibas dia. Dalam selibas sekolah kan ajar tauhid 3 ada masalah. Ya, ada tempat-tempat tak ada masalah. Ada tempat-tempat bid'ah. Tu kita bimbang. Tauhid 3 apa dia? Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun iaitu Tuhan. Konsepnya adalah kita mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang bagi rezeki, yang beri penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Tak ada yang lain, hanya Allah semata-mata. Hak tu betul. Akidah macam itu tidak bid'ah. Tetapi atas nama tauhid rububiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah dan orang yang ta'assub dengan beliau mendakwa kalau sekadar tauhid rububiyah, orang musyrik macam Abu Jahal, macam Abu Lahab, macam orang-orang sembah-sembah tok bekong tu ada tauhid rububiyah. Hak ni bid'ah. Kata ikut akidah salah. Tak ada salah berakidah macam itu. Salah mana? Sahabat Nabi mana kata orang musyrik bertauhid? Ya tauhid rububiyah saja. Tauhid rububiyah pun tak ada. Dia salah faham ayat Quran. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Demi kalau kamu tanya orang musyrik siapa cipta langit bumi, siapa pusing matahari dan bulan, saya orang musyrik jawab Allah. Tu tanda orang musyrik bertauhid? No. Bukan gitu. Nama pun musyrik. Mana orang buat syirik, mana pula orang musyrik bertauhid. Itu tanda bahawa orang musyrik di dalam kesyirikan dia tidak ada hujah. Dia hanya taklid buta pada nenek moyang dia. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala lah kami dapat untuk nenek kami buat. Jadi kami tak boleh tinggal. Jadi kita tekang dia. Dah mu sembah berhala ni, adakah berhala cipta langit bumi? Dia pun tahu tak boleh jawab iya. Berhala kan dia yang betul-betul. Sebab tu berhala ada macam-macam kan. Berhala hak sadu ada, berhala hak perut buci ada, hak tangan empat ada, tangan lapang. Kok bandar dia buat diri ya. Maka dia tak akan boleh jawab kata berhala cipta langit bumi. Adakah berhala pusing matahari dan bulan? Ia dengung dah. Dia ngakulah kalau gitu Allah lah yang menciptakan. Adakah berarti dia bertauhid? Tidak. Baca ayat sampai habis, Allah berfirman, fa anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Dalam kitab tafsir kata ai ila syirki. Mereka dipalingkan kepada kesyirikan. Jadi tak perlu taksub pada Imam Ibn Taymiyah. Pegangan yang mengatakan orang tauhid, orang musyrik itu bertauhid, itu adalah bid'ah dalam akidah. Merdekakan daripada ta'assub, ketepikan hak tu. Hak mula-mula saat ni betul. Mengesakan Allah sebagai Tuhan menciptakan apa tu, betul. Betul, tak ada masalah. Yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Ilah mana apa? Tuhan juga. Apa konsep tauhid uluhiyah? Adalah kita itu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata-mata. Haram lagi syirik menyembah lain pada Allah. Yang itu betul. Yang itu kita kena terima. Dah mana hak bid'ahnya?
Hak bid'ah bila mana atas nama tauhid uluhiyah dia mendakwa amalan tawassul haram. Amalan tabaruk hanya boleh dengan kesan Nabi. Tabaruk orang soleh tak boleh. Istighasah minta tolong boleh, tapi dengan orang hidup je. Kalau minta tolong dengan Nabi, Nabi dah meninggal dunia, syirik. Kalau minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani wali Allah, tapi dia meninggal dunia dah, syirik. Ya, ini adalah bid'ah. Tak ada akidah macam tu di sisi salafus soleh. Tawasul diajar oleh Nabi SAW, diamal oleh para sahabat. Tak ada Nabi tak rajin larang tawasul dengan orang mati. Sahabat pun mengajar doa tawasul dengan Nabi lepas Nabi wafat. Mana sahabat faham tak ada masalah. Sebab tawasul ni sebut benda yang mulia dalam doa. Sebut nama Allah, ya, Asmaul Husna, sebut amal soleh, sebut orang soleh. Takkan salah. Adakah orang soleh jadi tak soleh sebab dia mati? Nabi SAW kita sebut kerana bagi dia mulia. Adakah kemuliaan Nabi hanya bagi masa bagi dia hidup, lepas bagi dia wafat, bagi dia dah tak mulia lagi? Tak mungkin. Jadi jangan taksub dengan Ibn Taymiyah sangat. Hak salah tu kita ketepikanlah. Tak usah pegang. Tabaruk dia kata hanya boleh dengan Nabi SAW. Sedangkan para ulama ahli sunnah wal jamaah semisal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tabaruk iaitu ambil kebaikan daripada sesuatu boleh juga dengan kesan orang soleh. Mana ulama-ulama soleh pun kita boleh tabaruk dengan baju dia ke, ya, dengan bekas air minum dia ke, ya, dengan ikut anda. Yang bagi kebaikan Allah juga, bukan baju. Tengok Nabi Yaqub alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yaqub bila Allah uji dengan sakit mata, secara hakikat yang boleh sembuh penyakit Allah je. Doktor tak boleh, obat tak boleh, semua tak boleh. Allah je. Tapi dalam rangka tabarruk, Nabi Yaqub alaihissalam diusapkan ke muka baginda dengan baju seorang Nabi yang lain, iaitu anak kandil dia sendiri, baju Nabi Yusuf alaihissalam, lalu sembuh mata. Yang bagi sembuh mata, Allah ke baju. Ya Allah, dah susah-susah usap baju, itu namanya tabarruk. Ambil berkat. Jadi tidak mesti dengan Nabi saja. Tidak ada dalil yang mengatakan bahawa khusus untuk Nabi saja. Jadi jangan taksub sangat. Yang ketiga, istighasah. Istighasah maknanya minta tolong. Minta tolong dengan Allah, itu sepakat. Kita orang Islam kata kalau minta tolong dengan Allah, itu memang hakikat lah. Ahli-ahli sufi kadang-kadang dia nak tahqiq tu lah. Kalau boleh nak nampak Allah saja. Dah kalau gitu tak boleh minta tolong dengan makhluk. Boleh. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, hak boleh minta tolong dengan makhluk dengan keyakinan makhluk itu hanya sebab semata-mata. Yang beri bekah adalah Allah. Yang bagi pertolongan sebenar adalah Allah. Macam tu boleh. Tapi kalau awak minta tolong dengan makhluk dengan keyakinan makhluklah yang tolong bukan Allah, syirik. Maka golongan yang taksub dengan ulama Ibn Taymiyah dia tak setuju. Dia kata hak sebetulnya macam ni. Minta tolong dengan makhluk yang hidup je boleh. Tapi kalau minta tolong dengan makhluk yang telah meninggal dunia, tak boleh, syirik. Okay. Dia faham tak syirik mana apa? Syirik dengan bahasa yang mudah adalah menuhankan selain daripada Allah. Itu bahasa mudah kali ya. Ya, menuhankan selain daripada Allah. Bila dia kata minta tolong orang mati syirik, berarti minta tolong orang mati adalah menuhankan orang mati. Berarti minta tolong orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Dia kata minta tolong orang hidup boleh. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Tak boleh juga. Jadi dia tak faham. Dia bukan isu hidup atau mati. Isunya adalah iktikad memberi bekah saat ni. Orang yang makan nasi dengan keyakinan nasi yang mengenyangkan, syirik. Tapi kalau dia makan nasi atas nama usaha ikhtiar, tapi yang bagi kenyang adalah Allah Ta'ala, itu tak syirik lah. Kalau satu orang pergi jumpa doktor, dia kata, doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya. Syirik tak? Tengok iktikad dia. Kalau itikad dia, aku tahu doktor ni makhluk dari buat benda, tapi aku usaha ikhtiar. Boleh lah. Tapi kalau dia kata memang doktor boleh sembuh. Saya minta dengan Allah bagi sembuh penyakit saya 5 tahun dah, tak sembuh-sembuh pun. Saya berobat ke doktor seminggu, sembuh lalu. Memang doktor sembuh saya, bukan Allah. Syirik. Walaupun doktor masih hidup. Sebab itikad dia tu memberi kepada makhluk tu satu kuasa yang sebenarnya Allah yang buat. Tapi kalau dia minta dengan orang mati dengan keyakinan orang mati tak boleh buat benda, tapi boleh jadi sebab lah. Sebab macam ni dia mati dah. Orang mati cara orang mati lah.
Kadang-kadang dia kata, oh kalau minta tolong orang mati, bapa minta tak tolong orang mati goreng mi sepinggang. Lah kau dia mati dah. Yang kita harap pada orang mati ni adalah doa yang soleh. Kan sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang mati ni boleh mendoakan orang hidup. Kalau dia soleh dan dia berdoa pada Allah dan Allah perkenankan doa dia, dapatlah apa yang kita hajat tu. Allah yang beri sebenarnya. Jadi jangan taksub sangat dengan Al-Imam Ibn Taymiyah sehingga kita mengharamkan, mensyirikkan benda yang di sisi akidah kita tidak syirik. Yang terakhir, tauhidul asma'i was sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat Allah. Bagus ya, belajar nama Allah, belajar sifat Allah. Tetapi atas nama tauhid asma' was sifat melarat kepada mentafsirkan secara zahir ayat-ayat mutasyabihat sehingga membawa bercanggah dengan ayat muhkamat. Tak kena. Sebab ayat Allah sebut ayat muhkamat kunna umul kitab. Ayat muhkamat tu jadi induk pada Al-Quran. Hak tu kita nak pegang, jangan buang. Ada pun ayat mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada orang yang tahu makna kecuali Allah. Jangan hati jadi bengkok. Bengkok macam mana? Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Ada pun orang yang dalam hati dia ada bengkok, cenderung pada sesat, digikut hak sama-sama tu. Maka bila cuba ayat istiwa, dia kata Allah berada di atas arasy. Padahal ayat muhkamat kata apa? Innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah tak berhajat kepada alam ni. Arasy alam. Arasy tu makhluk. Ke golongan ni kata arasy bukan makhluk. Syirik. Arasy makhluk maknanya apa? Makna arasy dulu tak wujud. Adakah Allah pun tak wujud juga masa arasy tak wujud? Mustahil. Allah kan kidang. Makna Allah wujud tanpa ada permulaan. Bermakna ketika arasy belum wujud, Allah telah wujud. Maka Allah wujud tanpa bertempat tu pasti. Adakah selepas Allah ciptakan arasy lalu Allah berubah jadi bertempat pula? Sedangkan berubah tu sifat makhluk? Dia tak boleh faham situ. Dia ingat bila kita kata gitu, kita tolak istiwa. Na'udzubillah. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib menetapkan istiwa bagi Allah. Cuma beza kita dengan golongan yang taksub dengan Ibn Taymiyah ni adalah dia faham dengan makna zahir, kita faham dengan makna yang tanzih. Ada dua pilihan. Sama ada tahwid, serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Tak bermakna langsung. Ada setengah tafsir gitu. Istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah. Tak tafsir langsung. Ada setengah ia terima juga makna istiwa yang tak bercanggah dengan akidah. Istiwa ni satu perkataan yang ada lebih kurang 15 makna. Jadi kalau makna istaqarra, menetap, kalau makna jalasa, duduk, itu tak kena dengan Allah Ta'ala. Macam mana mau tahu tak kena? Dah bercanggah dengan ayat muhkamat. Bolehkah kita kata nasullaha fanasahum, mereka lupa Allah, lalu Allah lupa mereka, makna Allah bersifat lupa. Tapi lupa yang layak dengan Allah. Adakah lupa yang layak dengan Allah? Sebab tu ahli tafsir tidak tafsir begitu. Ahli tafsir kata nasiyahum, makna Allah tidak peduli kepada mereka, lalu Allah azab mereka. Kerana masa di dunia mereka tidak peduli pada perintah Allah. Baru kena. Lalu istawa dimaknakan dengan menguasai ada. Salah satu makna istawa istaula. Salah satu makna istawa qahara. Jadi Allah menguasai dan menggagahi arasy, dari segi akidah betul tak? Betul. Maka boleh diterima. Itu namanya takwil. Jadi kita ahli sunnah sama ada tahwid atau takwil, kedua-duanya menuju kepada tanzih, iaitu menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Jadi bukan kata Al-Imam Ibn Taymiyah ni dak alim, ya alim, tetapi bila fatwa dia melanggar ijma' ulama, melanggar perkara-perkara akidah yang telah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, maka jangan, tak perlu ta'assub pada dia. Hak bercanggah tu kita tak tepi. Hak betul kita terimalah. Begitu. Barulah insya-Allah akidah kita jadi comel setelah kita merdekakan, pertama daripada taklid, percaya betul tuli, tak tahu dalil. Yang kedua daripada apa? Bid'ah, ya, reka benda bukan-bukan dalam akidah, dan yang ketiga daripada ta'assub. Ya, jadi setakat itu yang saya boleh sampaikan. Nak tutup selalu ke nak buka pada sesi soalan? Rak masjid ke kan? Tutup lalu. Kalau nak tanya soalan boleh juga. Kalau saya mampu saya jawab. Kalau saya tak mampu wallahu a'lam. Ada? Tak ada. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih atas perhatian.
Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawtar'adha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.